Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر أمورنا ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم لنا بالخير. Alhamdulillah, semua sihat nah? Baik. Sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinannya serta taufik hidayahnya dapat sama-sama kita berjumpa lagi pada minggu ini dalam siri pengajian kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang mana kita pada minggu lepas kita dah masuk bab sunat dalam salat, dan kita dah pun sentuh sunat ab'ad dan sebahagian daripada sunat hai'ah. Jadi pada minggu ni tuan-tuan, kita sambung pengajian kita dalam bab sunat hai'ah lagi, iaitu pada muka surat 33 baris tengah ya. Baris tengah, yang mana minggu lepas kita akhiri kita punya pengajian dalam ayat ia sunatkan membaca surah atas peraturan mushaf. Jadi kita sambung dan setengah ya. Jumpa tak? Nah. Baik. Dan setengah daripadanya mengucap takbir intiqalat yang 5, iaitu takbir rukuk, takbir turun kepada sujud, dan takbir bangkit daripadanya, dan takbir sujud yang keduanya, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Yang ni dikira sunat hai'ah. Kita sebut Allahu Akbar tu, mengucap, menyebut tu. Maknanya bila kita sembahyang, lepas habis baca surah, kita nak rokok, Allahu Akbar. Kita menyebut Allahu Akbar tu sunat hai'ah. Kemudian kita takbir pula nak sujud. Maknanya kalau kita tak sebut pun tak ada masalah, dia cuma sunat. Tapi kalau sunat ni bila tak buat rugi, maka elok kita buat ya. Jadi dia ada 5 takbir nak rokok, kita sebut takbir nak sujud, kita sebut takbir bangun daripada sujud, kemudian kita sebut takbir sujud yang kedua, dan yang kelima kita takbir bangun daripada sujud yang kedua. Yang tu dikira sebagai sunat hai'ah. Dia ada 5 tempat, iaitu mengucapkan lafaz takbir tu ya. Kita mengucapkan lafaz takbir tadi. Baik. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram tak kala hendak rukuk. Kan setengah kita hak jenis malas kan, bila imam Allahu Akbar, dia pun bila pegang sini dia terus sujud, rukuk. Dia tak angkat tangan. Sedangkan kitab menyebut angkat itu adalah sunat. Kan lepas habis surah tu kan, jadi Allahu Akbar, kita terus rukuk. Bukan rugi pun nak angkat tuan-tuan. Melainkan yang lumpuh lah, atau yang ada masalah saraf. So kita hak sihat ni hari ni kan, apa salah kita angkat? Secara tak langsung, walaupun kita nampak perbuatan kita tu tuan-tuan, sudut
dari sudut kesihatannya sangat bagus bila kita menggerakkan, dipanggil terapi, ya. Dipanggil terapi. Kita menggerakkan anggota badan kita begini. Nampak tak? Jadi jangan malas sangat nah. Kadang-kadang saya lihat ramai hak jenis lepas-lepas ni dia terus Allah. Kadang-kadang semi Allah pun dia tak angkat tangan. Tersangat rajin tu. Ya, maknanya sunat buatlah ya, tak rugi buat ya, tak ada masalah buat. Oh, hari ni ambil gambar bagi. Nanti hantar kat saya satu gambar. Nak hantar dekat HQ. Tak apa, ambil saya daripada depan, tak apa. Baik. Mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram tak kala hendak rukuk dan tak kala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal. Maknanya bila kita rukuk, sami Allahu liman hamidah. Jadi boleh angkat tangan, sunat hai'ah. Tak angkat pun tak apa. Jadi bila kita rajin, kita angkat. Kalau kita tersangat rajin, kita tak angkat. Maknanya malas lah tu. Jadi tuan-tuan, sebab itu kalau kita lihat, ya, setengah ulama dia mentafsirkan aliran pahala 27 tu, dia tengok banyak sudut tau. Dia bukan main jemaah kita dapat semua. Kalau hak kita malah buat dividen ni, jadi susah nak dapat lebih. Nampak tak? Jadi maknanya benda-benda yang kita angkat semua dikira dividen kita, saham tambahan, bonus. Kalau malah habis ya. Jadi apa salah kita angkat? Ya, mana itu sunat kita angkat sami Allah liman hamidah, kita angkat. Nak rokok pun kita angkat tangan. Ya, jangan malah lapang Allah Taala bagi tangan boleh bergerak ni. Besok bila tak boleh gerak, baru rasa rugi. Rugi yang amat tau besok-besok ni bila dah tak boleh gerak. Betul? Cuba tanya sahabat kita Haji Halal kan. Bila dah kena potong kaki, jadi semangat nak solat tu tetap ada, datang guna kursi roda, tapi banyak benda yang dia tak boleh buat. Sebab dalam keadaan dia solat sambil duduk. Nampak tak kerugian? Kerugian itu kita rasa bila kita kena nanti. Tak kena tak apa tuan-tuan. Tak rasa apa-apa lah ni mayang. Biasa aku. Tapi bila terkena satu besok, nak bergerak tak boleh, kita rasa sangat rugi. Sebab apa? Benda ni benda yang memberi saham pahala kepada solat kita. InsyaAllah ya. Baik. Mulain angkat keduanya bersama-sama dengan angkat kepalanya dan tak kala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Jadi sunat yang ketiganya bila kita bangun daripada tahiyat awal, yang tu memang bagus tuan-tuan. Bila kita bangun tahiyat awal, elok kita angkat. Kalau yang rakaat ketiga nak keempat tak apa. Dia yang sunat tu lepas tahiyat kedua, tahiyat tasyahud awal. Kita bangun tu kita terus kita Allahu akbar, masuk rakaat yang ketiga. Yang tu sangat sunat diangkat. Ramai orang tak perasan benda ni. Ingat ya, bangun rakaat yang kedua ya, bangun selepas tahiyat awal atau tasyahud awal, kita elok kita angkat tangan. Allahu akbar. Baru teruskan solat macam biasa. Yang ni solat antara sunat hai'ah yang sangat dituntut. Jadi pakat-pakat buat lepas ni jangan rasa tak angkat tangan rugi. Lepas tasyahud awal, bangun kemudian tasyahud awal itu nak masuk rakaat ketiga, ketika itu elok kita mengangkat tangan. Boleh. Dan setengah daripadanya sunat mengucap sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat kepalanya daripada rukuk. Dia hak ni dia bab ketika kita bangun tu, kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, habis kan sami Allahu liman hamidah. Jangan bangun dulu baru sebut. Faham maksud dari sini? Ketika kita bangun daripada rukuk tadi, baru kita menyebut sami Allahu liman hamidah. Bila dah bangun, ready, baru kita sebut Rabbana walakal hamd. Lepas tu nak sambung hamdan katsiran thayyiban mubarakan, itu ikut, tak ada masalah. Sebab berlaku pada zaman sahabat, ketika mana solat, ada seorang sahabat dia menyebut benda itu, lalu diberi dimaklum pada Rasulullah. Maka Jibril kata benda itu tidak menghalang, bahkan sangat digalakkan. Ya, ini sahabat yang sebut, Rasulullah akur. Jadi boleh kita menyebut yang panjang. Kadang-kadang kalau tuan-tuan solat dengan imam-imam yang besar-besar, dia akan menyebut panjang tu ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan thayyiban sampai habis. Dia banyak.
Tak ada masalah nah. Paling common sami Allahu liman hamidah. Bila nak sebut, bila kita bangun daripada rokok. Waktu kepala kita angkat, waktulah kita sebut. Jangan kita bangun ni baru sami Allahu liman hamidah. Tu tak kenalah. Dia kena sebut waktu kita angkat kepala daripada rokok tadi. Tu baru betul. Baik. Itu keadaan pertama. Mana dia lah? Ketika mengangkat kepalanya daripada rokok dan mengucap Rabbana lakal ham apabila berdiri betul. Maknanya bila kita dah bangkit sami Allahu liman hamidah, lepas tu Rabbana walakal ham. Baru qiyam tu baru kita sebut Rabbana walakal ham. Tuhan kami maha suci Engkau ya Allah. Itu sebab apa tuan-tuan? Semua berkaitan dengan lafaz tahmid pujian ini. Kerana kesempurnaan kita dapat rokok tadi, alhamdulillah tuan-tuan. Dapat bangun berrokok, alhamdulillah. Kan bunyi semua pujian tu. Subhan, subhan, subhan. Nampak tak? Maknanya setiap perbuatan kita dalam solat sentiasa puji kepada Allah. Sebab apa? Kita dapat bergerak. Kita tak tahu kadang-kadang kita rokok terus. Wallahu alam. Kadang kita sujud terus. Wallahu alam. Itu yang dikatakan subhana, alhamdu. Sebab apa? Pujian dengan maha sentiasa berlarutan kepada Allah. Ini hebatnya Islam. Sebab itu kita lihat, kalau azan sekalipun, katalah kita di Malaysia kan, kita masuk Zuhur pukul 1.17 atau 1.15 kan. Kita habis azan lagi, negara hak lepas kita azan pula. Jadi azan tu 24 jam. Dia duduk pusing. Habis negeri ni pula sambut masuk waktu. Maknanya pujian pada Allah tu sebenarnya 24 jam. Kalau kita ada orang kata apa teknologi canggih kan, boleh pergi negara ni masuk Zuhur. Ni masuk Zuhur pula, ni masuk Zuhur pula. Mana berlarutan begitu. Pujian kepada Allah sentiasa berlaku. Jadi malu kita lah yang puji sekali-sekala. Itu nampak tak? Maknanya kita buat berterusan. Itu hakikat dia begitu. Baik. Dan setengah daripadanya mengucap tasbih di dalam rukuk dan di dalam sujud, sekurang-kurangnya mengucap subhana rabbiyal azimi 3 kali di dalam rukuk dan subhana rabbiyal a'la 3 kali di dalam sujud. Nak tambah wa bihamdih tak apa, sebab dia kata di sini sekurang-kurangnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi waktu kita rukuk. Nak tambah afdal kita menyebut 3 kali. Kalau tak sempat sekali je lah, kalau imam laju ya. Tapi setakat ni saya rasa sempat tak ada orang tak sempat sebut, sebab dia pendek je pun ya. Kecuali lah kalau kita buat lagu Taranum kat situ memang tak ada nah. Subhana rabbiyal a'la wa habis. Jadi tak boleh. Maknanya biasa. Kok-kok lah kita teror Taranum kan. Duk mengaji Taranum dengan kori-kori, habis. Ya, tak kena tempat. Jadi lambat balik. Baik. Dan setengah daripadanya sunat menghantarkan 2 tapak tangannya atas 2 pahanya tak kala duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, sekira-kira berbetulan segala kepala anak jarinya dengan kepala lututnya. Kemudian digenggamkan segala anak jari tangannya yang kanan, melainkan telunjuk dilepaskan dia dan diangkatkan dia tak kala berkata ya illallah. Saya dah ajak minggu lepas nah. Jadi kepala lutut kita jangan kita letak ni kira kepala lutut lah contoh. Nak angkat lutut saya takut nampak ni sangat. Lagu ni jari kiri kita ibaratkan jangan lepas pada itu nah. Jadi tak ujung jari itu betul dengan kepala lutut. Tak apa. Contoh, ni lutut. Jadi setengah orang dia. Kan? Mungkin dia punya bokai dia panjang kali tangan. Dia gitu. Jadi dia kata hak kepala jari ni sama dengan kepala lutut. Lagu tu sudahlah. Kan setengah kita tengok telajak. Over sangat pula. Jadi biar berbetulan lagu tu. Kepala jari sama dengan kepala lutut. Kemudian hak jari sebelah sini dia kata
genggam semua kecuali hak ni. Lepas tu bila angkat hak ni, bila kita sebut illallah, mana asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat itu bulat hati kita kata melainkan Allah. Aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya bila kita angkat illallah, waktu tu kita angkat. Jangan angkat berawai. Nah, faham dia punya tu ya. Jadi letak hak lain genggam belaka, hak ni ya keluar. Adapun yang sebelah kiri letak ujung jari sama parah dengan kepala lutut. Jadi kalau dia tangan panjang macam mana pun, maknanya saya tu tak ada masalah. Kan dia boleh lagu tu kan. Tak adalah sampai gitu. Ni kena jaga. Kadang-kadang kita lupa kita duk pi over. Tak cantik lah perbuatan tu. Tak macam dia ajak dalam kitab. Jadi bila kita mengaji hari ini, kita buat betul-betul ujung jari ni bagi sama dengan kepala lutut kita. Okey? Baik, boleh faham lah tu? InsyaAllah. Diangkatkan dia tak kala berkata ia illallah, boleh sebut illallah, baru kita angkat illa dia. Itu paling penting dalam solat. Sebab kadang-kadang orang pakai baca gitu je. Time tu dia angkat lah. Dia ada tanda ya situ. Dan maka digerak-gerakkan dia selama tiada bergerak tapak tangan. Dan jika bergerak ia, yakni bergerak tapak tangan 3 kali, batal sembahyangnya. Jadi mazhab kita Syafi'i, hak jenis duk tu makruh. Kita kena statik. Tapi kalau dia kata tu satu. Kedua, kalau gerak tangan, tapak tangan kita hak di kepala lutut ni, kita duk lagu ni. Duk sak kok ni, sak kok ni, sak kok ni. 3 kali, batal. Turut-turut. Sebab itu, setengah kan kadang-kadang kan tak tahu kita kegatai. Kita kata kita gatai di sebelah kiri. Kan? Nak garuk ni tak boleh kan? Tengah-tengah tu tasyahud, kita pergi gerak. Selesai ni gatai tangan ni pula, terus gerak. Lepas tu gatai tangan ni pula, terus gerak. Turut-turut tu. Batal. Sebab tu jangan gerak. Yang makruh tadi kita dah pergi gerak hak ni. Mazhab lain tak apa, kita tak boleh. Jadi kita statik. Okey? Nak kono sikit okey lah kot. Maknanya jangan sampai setengah kan kita lihat kan dia mengangkat macam-macam VL dia buat. Pusingan U-turn lah semua dia boleh buat. Jari dia tadi. Tu tak boleh. Ya, makruh. Gerak tapak tangan lebih sekali pun batal sembahyang kita. Mazhab kita tak boleh. Baik. Dan setengah daripadanya membaca kunut pada rakaat yang kedua. Okey, dia buat huraian nombor 9. Tuan-tuan lihat sebelah kiri sekali. Ni hak sebelah kiri nombor 9 tu. Kunut tak mana sebab kita mengaji hari itu kunut ni sunat abad. Dia jelas kat sini ya. Maka kunut ini sunat abad. Hukum masai. Tetapi dikehendakkan di sini kunut subuh atau kunut witir yang terkandung di dalamnya kunut nazilah, yakni kedatangan balak atau sebagainya. Jadi hukum asal kunut ialah sunat abad. Tapi bila kita target pagi tu nak baca kunut dengan kunut nazilah, maka sunat abad tadi bertukar kepada sunat hai'ah. Sama ada kunut nazilah kita nak baca dalam solat sunat solat subuh ataupun solat witir bulan puasa. Kan lepas 15 kita baca kunut kan. Seandainya imam tu nak terus dengan kunut nazilah, maka hukum tadi bertukar kepada sunat hai'ah. Cuma hakikatnya masih lagi sunat lah. Sebab kunut nazilah bukan semua orang boleh baca pun. Kadang tak ingat. Biasa Imam Huzaifah selalu baca dalam solat subuh. Tuan-tuan perasan ya. Bila dia sembah Allahumma inna naj'aluka fi buhurika a'da'ina wa na'udzubika min syururihim, itu dah mula dikira sebagai kunut nazilah untuk kita tolak bala. Ataupun kita doa untuk hancurkan musuh-musuh Islam. Dia sunat ya, boleh dibuat tak ada masalah. Itu maksud sini ya. Maksud kunut nombor 9 tu. Okey. Pada rakaat kedua subuh dan pada witir nisfu yang kedua bulan Ramadan dan pada tiap-tiap sembahyang jika kedatangan bala atau percubaan. Jadi dia baca doa qul Allahumma hdini itu sampai habislah tu, boleh baca tengok. Okey.
Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Okey, sampai habis. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai habis situ ya. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak seperti Allahumma hdina wa afina wa tawallana, kan Allahumma hdina fi man hadait wa afina, yang jadi imam kena baca dengan nun di ujung. Kalau seorang-seorang Allahumma hdini lah. Itu je beza dia. Dhamir tu kita dah mengaji Arab, kita faham dah ni. Tak ada masalah dah. Bab dhamir nahu ni kira dalam otak dah, tak ada masalah. Ya, Allah malinam. Baik. Kena juga nah, dia main juga nak buat macam mana? Dia ada juga. Gitu. Baik. Okey. Dan sunat dibaca dan setengahnya, habis kunut ya, habis. Dan setengahnya sunat dibaca antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, yang ni kita dah biasa, tak ada masalah. Kalau tak ingat lagi tak tahulah ya. Daripada umur balik siapa lah ni, sekolah tadika pun ajak, pasti pun ajak, taska pun ajak, darjah 1 pun ajak. Baca je yang tu ya, tak ada masalah. Dia sunat hay'ah ya. Jangan kata bila tak baca mayang tak baca tak ada masalah. Dia sunat hay'ah. Nak baca pahala lebih. Tak baca tak dapat apa, rugilah. Tu. Baik. Dan setengahnya sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud dan salawat pada tasyahud akhir. Baik. Yang ni doa ni, yang tuan-tuan duk tengok kenapa imam ni lambat bagi salam, dia baca doa ni ya, doa di akhir selepas kita selesai baca salawat pada Nabi, pada tahiyat akhir kita baca doa ni. Cuba tuan-tuan lihat cara bacaan, yang dah tahu tak apa nah, yang tak tahu tu boleh ni. Lihat doa ni tuan-tuan. Saya galakkan kalau boleh yang belum hafaz, tolong hafaz doa yang sunat kita baca selepas kita baca solawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Kerana apa? Kadang-kadang kita nak menunggu imam bagi salam. Jadi kita dah habis dah innaka hamidum majid. Duk tunggu bila Ustaz Uzaifah nak bagi salam ni. Tunggu. Jadi ruang yang ada tu hari ni mengaji doa ni nah. Kita baca doa ni pakat-pakat hafal. Jadi boleh dibaca sebelum imam bagi salam. Apa doa dia? Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Yang tak ada baris boleh buah baris lah. Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Kan nak saya tulis? Boleh? Boleh buah baris kot noh? Era Arab belakang ni boleh buah baris lah, tak ada masalah. Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada tambah lagi ala dinika wa ala ta'atika. Nah. Baik. Ini antara doa-doa yang warid, yang ada diamalkan, yang tidak bercanggah, yang boleh kita baca selepas kita baca tahiyat, selepas selawat pada tahiyat akhir. Lepas habis innaka hamidum majid, tuan-tuan boleh baca doa ni. Baca yang pertama pun tak pada Allahumma ghfirli ma qaddamtu tu sampai habis. Kalau gamuk masa ada lagi, tambah pula Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai habis. Kalau dah masa, kalau dah imam bagi salam, terus bagi salam. Ni kalau kita makmum. Kalau kita imam tengok keadaan, solat apa kita sedang imamkan. Kalau solat subuh, orang bekerja nak pergi kerja apa semua, jadi elok kita tak payah panjang. Kalau macam zuhur mungkin bolehlah ya, asar, isyak, tak ada masalah. So imam dia kena lihat pada kondisi masyarakat atau suasana macam mana keadaan dia. Cuma kita yang makmum ni bacalah. Ada masa baca. Jadi dapat pahala sebab itu doa.
dan tempat-tempat yang mustajab antaranya ialah ketika doa sebelum bagi salam. Jadi maknanya di situ panduan untuk kita. Jadi balik mana ni yang tak hafal tolong hafal. Pendek itu ya. Baik. Baik. Apa maknanya? Bagus ya. Allahumma ghfirli, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah bagiku ma qaddamtu, apa yang telah berlalu, yang telah kita buat dosa lah ni. Bila melibatkan perkataan ighfir ni, dia minta ampun tentang dosa. Apa yang telah kita buat, ma qaddamtu wa ma akhartu, dan apa yang kemudian aku akan buat. Kan, pergerakan kita tak tentu ya, kadang-kadang lepas solat buat maksiat pun ada. Tak sengaja ataupun sengaja. Jadi kita minta ampun siap-siap. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak pasti selepas solat ni kita akan jumpa solat yang akan datang. Kan kita dah selesai subuh, belum tentu zuhur tau. Kalau jangkanya hayat kita ada, tak apa kalau tiba-tiba hayat kita tak ada. Sebab itu Allah merahsiakan kematian. Kalau dia bagi tahu tarikh mati, saya rasa ramai orang bersedia kan. Apa khabar Ali? Khabar baik. Duduk di mana? Johor. Nak pergi mana? Pergi Kuching. Bila nak meninggal? Lagi 2 minggu. Kalau dia tahu dia punya tarikh hayat dia, dia boleh standby. Dia cerita tak tahu. Dia cerita tak tahu. Di tempat kita pun kan baru ni kan meninggal umur muda rehat di apa nama apartmen tu. Kita ingat ni. Yang kena jantung tu ya. Sepupu rakan pesyarah saya lah di kuis tu. Sepupu rapat Hazlim kan nama dia, yang meninggal tu. Budak muda lagi. Tinggal anak 30-an umur. Badan besar tapi kena jantung. Tu maknanya jangan kita rasa kematian tu lambat bagi kita. Dia boleh berlaku bila masa. Jadi itu yang kita minta ampun. Wa ma asrartu, dan apa saja yang terrahsia, tersembunyi. Sir kan kita mengaji hukum fiqh baru ni, kita baca secara sir, secara senyap. Maknanya secara tersembunyi. Sir. Wa ma alamtu, yang nyata, yang nampak. Wa ma asraftu, ataupun yang terlajak. Wa ma anta'lumi, dan sungguhnya engkau lah yang maha lebih mengetahui daripada aku. Antal muqaddim, kamulah yang dahulu, Allah ya. Dan kamulah yang pengakhiran. Maksudnya di sini Allah awal tiada akhir. Tiada awal, tiada akhir. Dari sudut akidahnya. Kita nak kata kita ini ada awalan, ada akhiran, tapi Allah tiada awalan, tiada akhiran. Sentiasa dia wujud. Itu sebab wujud dan qidam dia dalam hukum, dalam ilmu akidah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah Tuhanku, aku minta lindung kepada engkau daripada azabil qabri, daripada azab kubur, ya, siksaan kubur. Sebab itu dalam hadis Nabi, kalau kita nak elak siksaan kubur, kalau boleh setiap malam jangan lupa baca surah Al-Mulk. Jadikan kelaziman tuan-tuan, Al-Mulk. Ada masa bacalah, dia dalam satu muka surat setengah gitu yang lebih kurang. Ada masa baca. Malas sangat buat giliran lah. Maknanya mungkin malam tambah 5 ayat. Ni kalau malas sangat lah. Tabarakalladzi bihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Malam esok sambung pula. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Malam esok sambung pula. Janji buat. Habis ayat tu terus mati. Ni cerita kalau kita malas sangat lah. Tapi bila ada keinginan tuan-tuan, saya sebenarnya, kita ni kan janji ada keazaman, kita buatlah walaupun kita nak baca panjang ke, nak baca lama ke, nak baca sekejap, mungkin nak baca 5 ayat dulu, terpulang. Tapi bila ada keazaman tu dah bagus dah. Sebab ramai kalangan kita yang memang tidur betul, tidur je. Tak ada baca doa, tidur pun tak baca. Tu yang subuh terbabas tu. Ramai kan? Jadi kalau boleh, bila kita baca ni, kesan yang dapat, tuan-tuan cuba lihat ni, ini pengalaman lah. Maknanya bila kita istiqamah baca, subuh ni memang akan dikejutkan sendiri. Kita akan jaga tuan-tuan. 5.30 dia akan jaga. Dia jaga sendiri. Tak payah duk kunci jam ke, kunci jam handphone ke.
Tu kalau kita istiqamah. Tuan-tuan cuba buat. Saya amat yakin benda ni. Ni pengalaman. Kita buat setiap malam, memang pukul 4 ke 4.30, pukul 5 memang Tuhan kejut kita dah. Walaupun kita tidur pukul 1 pagi. Ni kelebihan. Jadi nak lepas sesaan kubur, baca surah Al-Mulk. Tu ya. Sampai kita berdoa. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan daripada fitnah hidup dunia dan juga mati. Jadi fitnah hidup dunia ni macam-macam. Begitu juga fitnah ketika kita mati pun macam-macam. Dugaan syaitannya, dahaganya, dia ajar supaya kita tak boleh mengucap. Dia banyak fitnah dunia dan kematian ya. Wa min fitnatil masih dajjal, dan juga daripada fitnah dajjal yang Ustaz Huzaifah selalu sebut bila kita baca surah apa? Al-Kahfi malam Jumaat. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hati aku ini ala dinika, di atas agama engkau. Boleh tambah lagi wa ala ta'atika, di atas ketaatan engkau. Sebab yang dok bolak-balikkan hati ni, kita punya hati sentiasa tak tetap, maka Allah yang punya kuasa membolak-balikkan hati. Jadi kita minta sabit, tetapkanlah hati aku tadi atas agama engkau. Kan senang tuan-tuan ni, hidayah ni cerita. Bila mana Allah sebut pada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bila mana Nabi berdoa supaya beri hidayah kepada bapa saudara yang nak meninggal tu, tetapi Allah kata apa? Engkau innaka la, engkau tak dapat nak bagi hidayah, walakin Allah yahdi man yasha, sedangkan Allah yang boleh memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Cerita hidayah sebab tu kita yang dah ada hidayah ni, tolong jaga doa supaya tetap hati kita, jangan mudah hanyut. Sebab kadang-kadang dugaan kita tak tahu tuan-tuan, kalau nak dewan kelas ni lagi jadi macam-macam. Dugaan tu banyak. Okey, daripada masakan sedap tanya resipi apa, semam lalu saya kelas tafsir tak belajar. Tak dan. Okey, resipinya pasal. Tu yang benda yang lara lah, yang leka. Dan setengah daripadanya duduk tawarruk pada tasyahud akhir, dan duduk pada tasyahud awal, dan duduk antara dua sujud, dan duduk istirahat. Baik. Itu sunat hai'ah ya. Yang penting duduk tu. Nak duduk sila pun tak apa, tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala sunatnya. Jadi kalau duduk tawarruk tu duduk yang kita lipat kaki tu. Ya. Duduk istirahat tu duduk macam tahiyat awal tu. Kaki sebelah lapis itu, duduk tahiyat awal yang kita buat gitu. Yang penting duduk. Sebab kerja baca tahiyat ni waktu kita duduk, bukan waktu kita berdiri. Duduklah macam mana pun, entah kerusi ke, kalau kita tak mampu berdiri. Tu duduk. Dan setengah daripadanya memberi salam yang kedua, sunat hai'ah. Okey, itu bab sunat hai'ah. Faslun, bermula perempuan menyalahi akan laki-laki di dalam sembahyang pada beberapa perkara. Dia nak cerita bahawa ada perbezaan sedikit watak kaum muslimat dengan muslimin dalam ibadat salat. Maka sunat bagi laki-laki merenggangkan dua sikunya. Tuan-tuan tu baca dua siku bukan du siku ataupun bukan disko, dua sikunya, daripada dua lambungnya, dan direnggangkan perutnya daripada dua pahanya pada rokoknya dan sujudnya. Maknanya laki-laki tadi yang dikatakan tu, kita buka sikit lah ya. Bila kita rokok tu ya, kita tangan kita ni kira kita lagu tu sikit, dia tak lurus gitu. Perempuan dia lurus gitu, kaki dia boleh buka sikit, dia kita buka sikit gitu. Ada ruang. Dia beza dengan perempuan, dia rapat. Laki dia lain sikit. Tu beza, antara beza sikit dalam solat lah, perbuatan solat. Yang ni dia katakan waktu rokok dan waktu sujud. Begitu juga sujud kan, kita buka sikit. Kan kita dah bicara hari tu kan. Perempuan dia ni sikit. Kita lihat di sini. Dan dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Okey.
dan aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Dan apabila mengenai akan dia sesuatu di dalam sembahyangnya, hendaklah mengucap subhanallah. Sama ada sesuatu itu harus atau sunat, atau wajib, atau haram, atau makruh. Nak faham dia apa? Dia bagi contoh. Seperti ia izin kepada seseorang pada masuk kampung. Katakanlah dia tengah semayang. Ada orang minta izin nak masuk kampung. Dia tengah semayang, mana boleh bercakap? Silakan masuk kampung saya. Mana ada? Jadi dalam hukum fiqh, dia kata di sini, kita hanya boleh menyebut subhanallah. Itu memasuk keizinan. Ini cerita zaman dulu dah tuan-tuan, zaman Allah tak ada masalah dah. Ini cerita dululah. Yang orang nak merantau kampung-kampung, mungkin dia pergi jumpa Tok Penghulu kan, nak minta izin. Datang-datang Tok Penghulu tengah semayang. Jadi mungkin dia bagi salam tak dengar ke apa ke, dia terus sebut, ni hamba mohon izin untuk masuk kampung tuan hamba. Jadi Tok Penghulu tengah semayang, silakanlah. Tak kata itu, dia tengah semayang. Dia sebut subhanallah, dia tengah semayang. Jadi itu masuk keizinan. Dia bagi contoh ya, contoh dalam kitab ni. Dan seperti menjagakan imamnya apabila lupa. Semalam kita ada kes kan. Ingat waktu kita sembahyang apa semalam? Maghrib. Isyak yang imam Zuhur. Asar kot. Tu kes imam terbatal. Jadi itu bagus, daripada saya itu sangat bagus sebab kita belajar fiqh. Dan orang yang di belakang imam orang betul-betul mahir. Eloknya belakang imam tu Bilal. Cuma semalam tu Bilal kita dia duduk kanan sikit, yang belakang dia tak tahu brother mana pakai seluar jean, pakai t-shirt apa. Kemah dia duduk belakang imam pakai jean t-shirt. Jadi Imam Yusuf Zakaria dia tengah habis rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, tak silap saya rakaat kedua ya. Dia terkentut, saya rasa batal. So dia berhenti, dia terus ambil mic, dia terus pasang dekat baju si Bilal, dan Bilal sekejap terus bergerak ke hadapan sikit 2 langkah, teruskan sembahyang, bangun, lepas tu dia gerakkan lagi ke kawasan imam. Itu kaedah dalam solat kita bila imam batal. Sebab kadang-kadang Allah test kita di situ tau. Kejadian kita belajar dalam kitab, Allah wujudkan depan mata kita. Dan semua orang terpinga-pinga, kenapa suara imam bertukar? Yang tak nampak kan? Semua heran, lepas main pakat tengok. Sebab saya soft kedua, orang pakat jeling, tadi imam lain, ni imam lain. Macam heran. Imam ni ilmu apa, ilmu imam ni tiba-tiba boleh raibkan diri, kata imam lain. Itu berlaku. Maknanya dalam keadaan tertentu dalam solat kita mungkin berlaku begitu. So yang belajar hukum boleh faham. Cuba bayangkan kalau tak belajar hukum penggantian imam. Sebab ini kes imam sendiri. Kalau macam imam lupa, kita boleh tegur subhanallah. Ni kalau kes berlaku pada imam sendiri, dia akan berhenti, dia jangan teruskan solat sebab dia dah batal. Dia berhenti, dia terus cabut mic, pas pada imam. Dia tak pas, dia kena pasang. Kalau pas gitu nanti Bilal pun tak tahu apa kan. Biasanya dia akan berlaku begitu. So Bilal tadi dia faham lah. Sebab tu tuan-tuan nak duduk belakang imam ni biar kemas lah. Biar kita tu kemas. Saya nak pasang situ je. Kalau tak kemas jangan duduk belakang imam. Sebab kadang-kadang imam kalau berlaku tiba-tiba Bilal tak ada kan, atau Bilal ganti kan, dia nak pilih siapa nak jadi dia ni. Pilih orang yang tak ada ilmu. Kenapa tuan imam bagi mikrofon kat saya? Sudah. Tengah semayang tu tuan-tuan, Jahanam. Sebab itu dia kena lihat. Jadi orang yang belakang imam kena mahir, kena faham perbuatan imam. Tu semalam maknanya contoh realiti. Apa yang kita belajar berlaku depan kita. So benda tu dapat lihat praktikalnya. Muslimat mungkin tak nampak, cuma dengar suara bertukar je lah ya. Jadi muslimin nampak. Jadi orang yang faham dia tidak heran apa-apa, itu biasa. Yang tak faham tu dia pakat tengok kepala, tengok mana pergi imam. Ada cari Tok Imam malam, dia bangun dia tengok mana Imam Yusuf pergi ya. Cari tak jumpa. Kawan dalam tandas kita tak tahu. Sakit perut ke apa kan. Ini biasalah berlaku ya.
Makmum yang pening kepala tu kan. Baik. Okey, seperti menjagakan imamnya apabila lupa ia, dan seperti menakutkan orang buta atau umpamanya hendak jatuh di dalam kebinasaan. Boleh kita tegur subhanallah. Kita tengah semayang, tiba-tiba nampak orang buta lalu. Orang buta tak nampak, nak jatuh dalam parit. Kita boleh sebut subhanallah. Kita semayang, kalau kes orang buta lalu depan kita lah. Ini mungkin di luar kawasan masjid lah. Atau mungkin dalam masjid, orang buta tu tak pernah datang masjid, nak langgar tiang masjid. Kita tengah semayang, boleh sebut subhanallah. Nampak tak? Syariat Islam sampai ke tahap tu mudahnya kita. Tapi sebut kan ada kes lah, jangan sesaja. Ni kita mengaji sini pengecualian. Maknanya jika berlaku sebarang benda yang ni, boleh kita menyebut subhanallah. Ya. Dia bagi contoh ya. Menakutkan orang buta atau umpamanya yang hendak jatuh ke dalam kebinasaan. Dan seperti menjagakan atas membunuh seseorang dengan zalim, dan seperti menjagakan atas menilik kepada sesuatu yang makruh menilik kepadanya. Maknanya perbuatan menyebut subhanallah ni boleh juga berlaku. Ini jarang berlaku lah, tapi di dalam kitab disebut. Nak elak orang, dalam kitab fiqh, dalam suluk-suluk dia kata yang bohong sunat ni. Kita boleh menipu orang yang, kalau kita lihat dia tu memang watak jahat, nak bunuh seorang cara zalim, kita boleh menipu. Katalah kita tahu pesalah duduk sini, saya tak tahu dia duduk di atas gunung sana, contoh. Dalam solat kita hanya boleh menyebut subhanallah, tapi tak munasabah dah pembunuh nak tanya kita tengah sembahyang kan. Encik ada nampak budak lari tadi, kita tengah sembahyang. Tapi hukum fiqh dah ajar, kalau kita tengah sembahyang hanya menyebut subhanallah. Kalau pembunuh tu faham, tak apa, dia tak faham, apa hal subhanallah, aku tanya lain, kau jawab lain. Kita tengah sembahyang. Jadi mungkin ini cerita ni mungkin berlaku zaman dulu lah, sekarang tak ada lah. Saya rasa sekarang pembunuh pun dah terror. Dia faham orang tengah sembahyang, dia takkan tanya punya lah. Ini kalau kes berlaku begitu, boleh menyebut subhanallah, ya, boleh. Jangan berlaku lah, rasa tak nak berlaku kot. Dan disyaratkan bahawa ia qasatkan zikir serta pada tiap-tiap kali tasbih supaya tiada batas sembahyang. Maknanya benda tu memang tujuan untuk makluman tu je. Kalau tidak, habislah kalau kita niat lain. Demikian lagi tiada batas sembahyangnya jika dikosakkan zikir serta kosak memberi faham. Maknanya memang kita niat nak bagi orang tu faham, sebut subhanallah. Itu bagi orang laki-laki lah, perempuan bukan. Ni bagi laki-laki. Adapun jika qasad memberi faham semata-mata atau itlaq, batal sembahyangnya. Tapi kalau saja kita nak menyebut tu saja, nak bagi dia faham saja, tak boleh. Mana kita kena faham bahawa ini perbuatan dalam solat yang dibolehkan kita buat atau kita menyebut. Dan perempuan menyalahi, lihat perempuan ya, perempuan menyalahi akan laki-laki pada segala perkara ini, perkara yang akan datang ni, maka sunat baginya, bagi perempuan tadi, didempitkan, sempitkan perutnya dengan dua pahanya pada rukuknya dan sujudnya. Rapatkan. Perempuan dia kena rapat. Sebab tu kalau kita lihat sah perempuan laki-laki, dia agak beza. Perempuan ni kita nampak susunannya memang rapat, macam kurus semua tu. Laki nampak macam gemuk sikit, dia buka sikit. Jadi sebab tu ramai laki-laki gemuk. Perempuan Allah Ta'ala jadikan dia tak ramai yang gemuk, sesuai dalam perbuatan solat tadi tu, ya. Baik. Dengan dua pahanya pada rukuknya dan sujudnya. Jadi maknanya dia kata di situ, dan didempitkan, disempitkan dua sikunya kepada dua lambungnya. So kita punya siku perempuan dia rapat sikit, laki buka sikit. Cerita bulu ketiak masam semua tu cerita minggu lepas. Jadi terpaksa dia nak pakai odorono ke, dia nak pakai apa benda, ikut suka dia lah. Bedak anti ketiak ke apa, ikut suka dia. Sebab itulah kita disunatkan dalam solat ini memakai wangi-wangian, atar. Sunat ya tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat kita yang balik haji, sedekah kat kita, jangan simpan buat pameran. Ni simpan lemari kaca buat pameran. Ini hadiah sahabatku Haji Zul. Ni dia tak pakai pun, ni hadiah sahabatku sekian.
Dia buat catatan hadiah sahabat. Dia tak guna orang, beli tu untuk kita pakai supaya dapat pahala. Ada jenis simpan buat kenangan pemberian sahabat dia. Nanya kawan tu kan, dia beli pakai. Dia hadiahkan minyak wangi, kita pakai. Sampai habis botol tu, simpan botol buat kenangan. Tak apalah. Kan? Jadi jangan ya, sebab itu disunatkan kita memakai wangi-wangian. Ya. Kan macam-macam wangian ada, tak apa. Tak boleh pakai sembahyang banyak. Dan diperlahankan bacaannya di hadapan laki-laki yang halat ataupun yang ajnabi, yang asing ataupun yang khunsa. Dan jika ia sembahyang tiada di hadapan laki-laki atau khunsa, hendaklah dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Dan sekalian badan perempuan yang mendeheka sekaliannya aurat di dalam sembahyang, melainkan mukanya dan dua tangannya, zahir dan batin. Dua tapak tangan depan dan belakang. Cuma perempuan tadi, kalau tak ada laki-laki semua, tuan-tuan boleh baca, puan-puan boleh baca dengan nyaring. Tapi tak sampailah nyaring menjerit tu. Sekadar bacaan yang dengar di telinga ataupun yang agak kuat sikit. Kalau tak ada laki-laki di masjid tak bolehlah sebab ada kaum laki-laki. Ni cerita kalau kita sembahyang sama perempuan semua. So tak ada masalah ya. Boleh dinyaringkan. Tu antara pengecualian dalam bab perempuan. Dia tak campur laki-laki, dia boleh. Dan jika mengenai akan dia sesuatu di dalam sembahyangnya, hendaklah ditepukkan tapak tangan kanan atas belakang tangannya yang kiri. Nak tegur imam ke, nak jawab salam orang ke, dia hanya tepuk gitu. Tak tahulah dengar tak dengar. Kalau bunyi gelamah tu banyak, dengar. Sebenarnya tuan-tuan ada hikmah. Nampak tak hikmah Allah Ta'ala bagi perhiasan perempuan pakai? Inilah tujuannya ni. Sebab kalau tepuk tangan saja tak mungkin berbunyi, tapi kalau tepuk gelamah dia bunyi. Cuba tepuk gelamah ada kan, berhenti bunyi. Saya tepuk jam pun bunyi. Jam ni sebab ada kaca. Cuba kalau mah dia bunyi tu, bunyi kuat lagi saya rasa. Itu hikmah perempuan pakai perhiasan. Islam buat cukup cantik, Allah Ta'ala buat kita cukup elok. Laki sebut subhanallah, dia tak perlu tepuk. Perempuan dia hanya tepuk. Jadi bila banyak gelamah pakai, lagi kuat bunyi dia. Kalau yang apa, duit banyak lah gitu. Dan jika ditepuk tapak tangan kanan dengan tapak tangan kiri, jika dikosokkan bermain-main, jika sedikit sekalipun, serta diketahui akan haramnya, batal sembahyangnya. Tak boleh tepuk macam tu nah. Sembahyang gitu je boleh. Jangan tengok tak imam buat salah. Batal. Jangan gitu maknanya kita gitunya. Faham tak faham imam, biasa jadi imam dia faham yang syarat jadi imam dia kena tahulah. Baik. Jadi kosok main-main batal sembahyang. Demikian lagi atas kaifiat yang dahulu itu dan lainnya, jika dikosokkan bermain-main batal sembahyangnya. Dan khunsa seperti perempuan pada segala hukum yang tersebut, dan sahaya perempuan seperti laki-laki, maka auratnya dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Ni cerita dalam kalau kes hamba sahaya bagi laki-laki tu dia pusat dengan lutut sama. Kata apa kalau perempuan, sebab dia sahaya. Zaman dah tak ada dah. Jadi kita tak soleh tengok dah tu. Kita cerita sekarang ni di sudut aurat. Ya. Ada soalan? Ni dalam ni disebut jika ditepuk tangan kanan dengan tapak tangan kiri, jika dikasatkan bermain-main sedikit sekalipun, serta diketahui akan haram, batal sembahyangnya. Walaupun sekali batal dia. Dia gini, tadi dia kata kita kalau ada kes bagi perempuan bila kita sembahyang, katalah contoh nak tegur imam perempuan lah. Ini kes perempuan. Kalau laki-laki kita subhanallah. Jadi dia cuma sunat gitu, tepuk sini. Kes yang cerita tadi tepuk sini, kalau niat nak main-main tak ada kerja. Dia dah habis Fatihah, imam nak suruh imam cepat. Jadi ataupun dia kaki ahli kompang kan, memang tak hidup tangan dia, kira nak main kompang. So dalam sembahyang pun kira nak main kompang juga.
Jahanam. Itu yang dia katakan qasad main batal sembahyang, tak boleh. Dia hanya perlu ketika keadaan tertentu yang kita bicarakan tadi. Nampak tak? Jadi sebab itu Islam dia ajar sembahyang tak boleh main-main. Keadaan begini kalau kita niat main-main, tepuk gitu, habislah. Dia tepuk untuk menegur kesilapan imam. Okey. Maknanya di sini, oleh sebab itulah dalam solat jemaah, biar lelaki perempuan tu ada, senang lelaki-lelaki yang menyebut lebih kuat dengar imam. Ni kes kalau perempuan sama perempuan. Ya, katalah seorang jadi imam sini, praktikal sembahyang apa-apa ke, ataupun memang sembahyang betul-betul, berlaku kesilapan. Contohnya kita lihat tu imam dia ada najis, tercicak dekat baju dia. Kan, mayang tiba-tiba nampak tercicak jatuh. Makmum belakang nampak, dia kena tegur terus, tepuklah. Jadi kalau imam teruskan juga, imam tak tahu, kita kena niat mufarakah, sebab imam dah batal sebab najis tadi. Jadi imam kena tahu bila tepuk something wrong. Dia akan fikir, aku ni salah rakaat ke? Dia fikir. Kalau dia teruskan kemudian bunyi tepuk lagi sampai 3 kali warning kan, so dia kena berhenti, terus berhenti. Dia kena cek badan dia, mungkin ada masalah najis sebagainya. Sebab itulah dalam solat sah kita belajar itu kena bersih pakaian dan tempat. Oleh kerana itu, kalau kita dapat tukar setiap kali semayang ataupun kita cek kita punya pakaian memang tak ada masalah surut najis, bumbung kita pun okey, itu yang terbaik. Ini peranan Tok Siak sangat penting. Nampak tak? Dia berkait tau, dalam Islam ni dia cukup cantik. Kita dalam ibadat berkait dengan kehidupan masyarakat, pekerjaan. Panan Siak mengambil peranan, cuci kapet, tengok segala masalah kan. Nampak tak? Dia sangat membantu. Kalau di rumah, kadang-kadang tak perasan tuan-tuan. Tercicak jatuh atas sejadah, warna sejadah sama dengan tercicak. Ini lagi pening. Sejadah warna hitam, tercicak warna hitam. Sujud-sujud kena kat dahi ni. Jadi sebab itu kita kena ingat ya. Dan bila kena najis itu, tuan-tuan hanya perlu basuh, bukan kena ambil wuduk lain, tak. Jangan ikut cerita Piramli. Alamak, kutu babi, batal wuduk aku. Tu cerita Piramli. Basuh tu habislah, kita basuh tu clear lah, bayanglah balik. Sebab dia bukan dalam bab yang batalkan wuduk, dia cuma tak sah kita kecuci balik kotoran tadi, tu kan semayang. Jangan kita duk confuse ya, jangan confuse. Itu sudut wanita perempuan. Yang tadi kita dah bercakap tentang lelaki. Baik. Okey, jadi apa pun kita berhenti di situ dalam sembahyang antara pusat dan lutut, yang tu bagi hamba sahaya, aurat dia perempuan ya. Allah tak ada hamba sahaya. Ni kira zaman dululah. Jadi pada minggu hadapan tuan-tuan, kita akan sentuh tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan solat. Jadi saya amat mengharap kita dah mengaji sunat kan. Kita dah buka cerita sunat ni kalau kita tak buat rugi, buat dapat pahala. Maka apa saja perkara sunat hai'ah yang kita bicarakan tadi, kalau boleh semua pakat-pakat buat lepas ni. Ya. Kalau orang tak nak angkat tangan lepas rokok, kita angkat tangan. Kemudian kita nak sujud, orang tak nak angkat tangan, kita angkat tangan. Maknanya kita dah mengaji hari ini, kita cuba amalkan supaya pahala solat kita tadi mudah-mudahan Allah gandakan dividen tadi ya. Dividen yang kita harapkan tu Allah gandakan, supaya yang gandaan ini dia akan menjadi timbangan kita menjadi berat, mizan timbangan amalan kita di akhirat besok menjadi berat kepada kebaikan. Dan dengan keberatan itu mudah-mudahan kita dapat masuk syurga dengan lebih cepat. Sebab ini semua berkaitan dengan apa yang kita buat ni sebenarnya tuan-tuan, dia berkaitan dengan kehidupan kita selepas ini. Bukan sekarang yang kita duk sembahyang, duk jaga semua ni. Ni semua cerita selepas kita mati, nak bantu kita. Yang hak dunia ni, yang kita berhubungan sama manusia ni, ini untuk dunia. Yang nak jaga kita ni, kita bercakap ni soal sembahyang kena jaga, semua ini akan bantu kita selepas kita
mati besok. Tuan-tuan tengok tak baru ni divariakan kisah orang gila yang Tok Imam sebut nama sampai sebulan tu kan. Divariakan kisah orang gila yang cuci kapet guna beruh gigi dia tu. Dan dia kata bila orang ajak dia semayang, dia kata aku gila mana boleh semayang sebagainya. Dan bila kematian berlaku, orang lihat jenazahnya sangat bersih. Ini cerita ialah kita tak tahu dia punya kebenaran setakat mana. Cuma pengajaran yang kita boleh ambil betapa besar pahalanya mereka yang rajin korbankan masa, tenaga dia untuk membersihkan rumah Allah. Walaupun hanya dengan sekatul tahid cicak. Ini pengajaran cerita orang gila tadi, tuan-tuan. Gamaknya kebajikan yang dia buat walaupun dia tak semayang, dia gila kan. Hukum semayang mana ada kepada orang gila? Tak waras. Tapi ada di sana mungkin Allah nak tunjuk kepada kita, walaupun dia ni gila tapi dia rajin cuci kapet, rajin berus mozaik masjid surau dia tu. Mungkin Allah nak bagi pengajaran kepada kita bahawa yang hidup ini, yang waras ini, yang ada akal ini, jangan tengok saja. Atau jangan tunggu gotong royong. Tuan-tuan gotong royong ni kita buat secara jemaah. Tapi kita yang ada melihat, apa salah kita ambil penyapu, kita kuih buang icak tu dalam apa nama bekas tu kan. Atau kita nampak sejadah berabuk, kita pergi bah buang. Jangan harap Tok Siap buat kerja. Kadang-kadang yang jadi kebajikan pada kita benda yang macam ni lah, yang kecil-kecil ni, yang Allah nilai. Sebab apa? Sebab kita mampu buat dalam keadaan orang lain tak boleh nak buat. Kan ramai orang biar kan, kadang sejadah tak lipat, biarlah kerja Tok Siap. Betul. Jadi benda macam ni lah kita cuba buat. Benda yang orang rasa jelek nak buat, kita buat. Mungkin tak mampu nak cuci tandas, tak mampu. Buat kerja lain lah, tak boleh buat. Sapu ni ke apa benda ke yang boleh. Okey. Benda ni kadang-kadang pengajaran buat kita. Bila Allah tunjukkan hari ni diwariskan begitu, jadi yang ada waras ni, yang ada wakal, kita boleh fikir tengok. Benda macam ni kena buat. Sebab kadang-kadang Allah nilai keikhlasan inilah yang banyak membantu kita. Yang penting ikhlas lah ya, ikhlas. Jadi dia orang gila mungkin tak wujud sifat ikhlas, tapi sebab kerja dia lagu tu. Dia kerja buat lagu tu je lah. Tapi Allah tunjukkan kepada kita kehebatan pahala bagi orang yang membersihkan rumah Allah. Jadi sekadar itu dulu kita punya perbincangan pada pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku laqad astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.